Okey, terima kasih. Mudah cara dari Najah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur lana min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa habli wa hifdhi bis-salihin. Baik, saya kira perbincangan kali ini mungkin kalau sesiapa yang mengikuti pembicaraan saya sebelumnya, ini adalah siri ketiga saya anggapkan gitu. Kenapa? Ini rentetan ataupun saya ikhtisarkan daripada tesis kedoktoran saya dan juga daripada buku yang saya tulis yang berjudul Propaganda Visual, suatu era pendidikan Jepun, yang mana ini cetakan yang kedua dikeluarkan oleh Video Press pada tahun lepas. Cetakan pertama pada tahun 2018 oleh GDM. Ini untuk kali yang ketiga. Kalau saya reflect ataupun saya imbas kembali pembicaraan awal, dulu saya membincangkan beberapa tokoh seniman itu yang menjadi propagandis. Itu dari sudut sejarah itu dia memberi semacam satu antitesis kepada naratif kesejarahan, yang mana kita kadang-kadang sering mengutamatkan ataupun menetapkan sewaktu pendudukan Jepun itu berlaku satu gelora, berlaku satu kebobrokan yang amat dahsyat, yang menyebabkan seolah-olah Malaya itu dilanda ataupun ributnya itu seperti di neraka. Tapi sewaktu saya menulis disertasi doktoran, ada beberapa appreciation ataupun bahkan dokongan-dokongan baik daripada intelektual Melayu, seniman, bahkan juga hukama-hukama, ahli hukum, ahli agama yang saya bicarakan dalam beberapa diskusi atau wacana-wacana lepas. Kalau sebelumnya, kalau dilihat, dan juga banyak artikel saya telah tulis yang menyulut Buya Hamka dan Pendeta Zahbah sendiri yang menjadi propagator ataupun kita sebutkan sebagai propagandis awal yang mendokong pendudukan Jepun. Paling-paling ada tahu alih-alih Pendeta Zahbah sendiri dalam sebuah buku yang diberi judul Kisah Peperangan di Tanah Malay, menyifatkan kedatangan tentera Jepun itu seumpama jihad untuk membebaskan Asia itu daripada cengkaman Barat yang dinisbahkan kepada British, Belanda bahkan. Jadi selanjutnya dalam wacana yang saya kira dalam tahun ini juga saya membicarakan seorang tokoh seniman cat awal Melaya yang bernama Abdul Ma'arif, yang juga menjadi propagandis aktif kepada pendudukan Jepun. Jadi untuk kali ini saya kira yang lapis yang ketiga ini juga saya perincikan detail pada siapa yang sudah mendapatkan karya ini dan dah baca. Ini saya punya ulasan. Jadi untuk pembicaraan pada ini kita akan melihat propagandis Melayu sewaktu pendudukan yang bertindak aktif menyebarkan apa yang disebutkan oleh slogan romantik Jepun sewaktu menduduki itu sebagai satu zaman Shinjitsuju atau satu orde baru di Asia, di mana membawakan nilai-nilai ketimuran untuk menyah nilai-nilai imperialisme Barat. Tapi itu dari citra propaganda. Yang sebenarnya di bawah itu bukan pembebasan Timur, tapi nilai yang sebesarnya adalah proses Japanization, penjepunan. Semua dilunakkan di sini dari sudut kuasa visual sebagai bahan utara utama. Kalau sebelum ini, kalau dalam bicara lepas, saya membahaskan Hamka dan Zahbah itu memberi dokongan, memberi apresiasi, sanjungan kepada ketumbukan rejim Dainippon itu melalui karya-karya kreatif, sastra, puisi segala macam. Tapi dalam bicara saya pada sesi pagi ini, kita nak melihat visual sebagai tekanan ataupun visual sebagai mediasi untuk memenangkan hati dan khalayak pada waktu itu, untuk memberi dokongan kepada pihak Jepun. Itu disebutkan sebagai propaganda itu, kesan-kesan itu. Dan kita melihat tafsiran. Saya judulkan ini sebagai satu interpretasi, dan juga bagaimana semangat propaganda itu disuntik through language of vision, pada bahasa tampak atau bahasa visual. Okay, so saya petik sikit apa yang dinukilkan oleh George Orwell.
satu kata yang sangat sinonim atau yang sangat membara kalau diikat dengan takrif daya propaganda. Semua propaganda perang, semua teriakan kebohongan bahkan kebencian. Selalu datang daripada orang-orang yang tidak ikut berperang. Jadi salah satu ini dikatakan satu senjata yang sangat non-militaris, salah satunya dalam memupuk ataupun menyebarkan aksi propaganda, bukan secara militer tetapi secara karya, bahkan itu secara bahasa visual. Ini yang menjadi inti atau modul utama yang saya cuba kongsikan, saya cuba bicarakan, dan kepada yang saya sudah mendapatkan makalah itu, saya sudah menulis makalah penuh untuk pembicaraan saya pada pagi ini. Jadi seperti yang kita tahu, Jepun itu datang dengan membawa satu slogan pembebasan, sehingga ditulis oleh Paul Hesh Krotoska, the Japanese Occupation in Malaya. Jepun sendiri mengisytiharkan atau mendeklarasikan kedatangan rejim mereka itu bukan sebagai satu imperialisme baru, bukan satu penakluk baru, bahkan diubah atau diromantikkan, dilunakkan ayat penakluk ataupun imperialis itu kepada pembebas. Yang itu datang dari slogan-slogan romantik seperti mana yang kita selalu ditulis dalam teks-teks dan naskah sejarah tentang Asia untuk Asia, kesemakmuran bersama Asia Timoraya, the co-prosperity of Great Eastern Asia, 6 benua di bawah satu punggung, dan juga kempen saya maklumkan di muka tadi, kempen Shinji Sujo, ataupun satu kempen tertib, tatanan atau orde baru yang mencuba menyingkirkan nilai-nilai bobot-bobot Barat itu diganti dengan tradisi, budaya dan juga kelaziman-kelaziman Timur yang sebenarnya dari sudut bacaan propagandanya mereka cuba melakukan proses penjepunan. So kalau dilihatkan di sini, salah satu strategi yang dianggapkan ampuh juga melalui pendekatan ataupun melalui penstrukturan bahkan bahasa visual, ya, yang mana bila disebut visual di sini dia terdiri dari tulisan, ilustrasi, gambar, foto, poster, kartun, bahkan komik-komik yang dihasilkan oleh propagandis Melayu, yang mana itu yang dilenyapkan, malah dibungkam dalam sejarah. Dan itu menjadi inspirasi ataupun konsentrasi utama sewaktu saya menyudahkan disertasi kedoktoran tahun 2013, almost 12 tahun yang lepas. Kita melihat mungkin ada sudut dokongan-dokongan yang secara tidak langsung diberi. Walaupun sejarah mengatakan pendudukan Jepun 3 tahun 8 bulan itu penuh kesengsaraan, penuh tragedi, tetapi ada sedikit dokongan atau apresiasi, dan salah satu strategi menggunakan senjata visual. Jadi jelmaan propaganda visual itu saya kesan wujud ataupun terpapar di organ-organ propaganda mereka yang biasa diakses oleh khalayak atau massa pada waktu itu, tentunya surat kabar, majalah, bahkan juga di poster-poster umum yang ditampal di bangunan-bangunan sekular dan bangunan-bangunan awam, termasuk di rumah-rumah ibadat, masjid dan langgar. Jadi kita pergi yang pertama ini, ada yang saya dah bicarakan dengan lebih mendasar, dengan lebih spesifik tokoh atau sosok yang diberi nama Abdul Harith, yang menjadi pendokter ini sebenarnya guru, tapi antara pelukis cat air yang terawal di Malaya. Sebenarnya berlaku anjakan atau berlaku satu transformasi besar pada diri sosok seniman ini. Karena beliau ini seorang yang Anglophile, sangat mengagumi British sewaktu sewaktu melukis di Pulau Pinang. Cuma yang berlaku sedikit frustrasi sewaktu kedatangan Jepun itu, bila dia melihat aristokrat, bangsawan expatriate British itu meninggalkan Pulau Pinang karena sudah dapat gambaran bahwa Jepun akan membebaskan atau menakluk kota-kota di Malaya pada waktu itu. Jadi Abdul Harith kerana kekaguman kepada British, dia melihat British itu bila berlaku kemerosotan ataupun nampak kekalahan itu, mereka cuba bermundur, retreat ke Singapura dengan meninggalkan anak-anak tempatnya. Jadi Abdul Harith daripada seorang yang sangat mengagumi citra British sebagai dianggap sebagai tuan atau sebagai bangsa yang lebih tinggi, superior, modern, itu meninggalkan
masyarakat ataupun massa di Pulau Pinang itu terkapar-kapar dan mereka berpindah menyelamatkan diri ke Singapura, menyebabkan beliau merasakan dikhianati. Justru daripada seorang yang sangat tegar mendukung ataupun menyokong British, dia beralih memberi dukungan kepada Jepun dengan menghasilkan karya-karya propaganda. Dan itu ditulis oleh Lin Cheng-ju dalam satu naskah yang berjudul Seni Lukis dalam Pandangan Para Kartunis Kita. Jadi ini antara karya-karya awal yang saya kesan hasil daripada lukisan Abah Arif. Kalau dilihat yang pertama yang dikeluarkan di publikasi Akhbar Penang Daily News pada 9 Oktober 1942, dia melihatkan bagaimana digambarkan sosok terkesan itu terperangkap, terkepung dari kekuatan atau keampuhan pasukan Aksis yang terdiri daripada fasisme rejim fasis Jepun, Jerman dan Italia. Yang saya nak bicara yang saya nak alihkan perhatian para penonton itu pada satu karya yang keluar 2 hari seterusnya di Akhbar Penang Daily News yang diberi judul They Are Growing More Food. Ini merupakan satu dokongan kepada kempen tanamlah tanaman sendiri yang dianjurkan oleh rejim Taliban. Saya mungkin nak tanya sedikit kalau sesiapa pernah menonton satu filem yang diperankan oleh Umi Aida sebagai Embun, pernah tengok tak? Kalau saya pernah tengok ataupun tak pernah tengok, mungkin lepas ini mungkin ada percikan ataupun ada keinginan untuk menonton kembali satu karya, walaupun itu karya fiction, tetapi di situ ada sedikit suntikan bagaimana Umi Aida yang memerankan watak sebagai Embun itu cuba memujuk orang-orang kampung itu mendukung gagasan-gagasan untuk menanam tanaman sendiri. Ini sebenarnya Abdul Halim cuba nak melakukan satu pengolahan persetujuan. Kenapa kita difahamkan atau ditulis dalam teks-teks sejarah bila mana zaman Jepun itu kata zaman yang kemerosotan segala benda. Beras itu sangat scarce, sangat susah, sulit untuk didapatkan. Jadi dalam kajian-kajian saya itu menyatakan hal yang sangat kontradiktif sebenarnya. Jadi Abdul Halim menunjukkan bekalan beras untuk keperluan penduduk Melayu itu mencukupi. Kenapa? Mereka mengikuti kempen Growing More Food yang dianjurkan oleh rejim Taliban. Jadi Abdul Arif sebagai propagandis itu cuba menggambarkan, cuba melakukan dakwah dari bentukan visual. Maknanya dia bekalan beras itu masih ada, bukan kata ketidakkecukupan secara langsung. Yang mana dalam telikan saya ataupun dalam penelitian saya juga para pelajar-pelajar yang mengikuti sekolah-sekolah Nippon Gaku, kenapa waktu Jepun menjajah tanah Melayu ini, sekolah Inggris, Cina dan India itu ditutup, yang dibuka hanya sekolah Jepun dan sekolah Melayu. Bahkan sekolah Inggris itu diharamkan ataupun nilai barat itu coba dihapus secara total, secara tuntas. Jadi pelajar-pelajar mengikuti sekolah di Nippon Gaku, bila mana tamat sesi persekolahan akan diberi satu kopi beras, iaitu gambaran itu dicitrakan oleh Abdul Arif melalui satu ilustrasi ini yang tersiar di Akhbar Penang Daily News. So itu kempen yang dijalankan. Dan Abdul Arif mengambil kesempatan melakukan satu proses yang disebutkan sebagai manufacturing consent, mengolah atau mengalih persetujuan. Okay? Walaupun sengsara tetap ada, saya tidak nafikan itu. Namun ada sisi-sisi yang kita boleh bongkar untuk kita lihat perspektif supaya memberi pengimbang kepada naratif sejarah. Yang mana itu yang dibungkam lama. Bahkan orang pun tak tahu bila saya menunjukkan beberapa naskah-naskah langka yang ditulis oleh Pendeta Zakbar sendiri, yang memberi dokongan yang begitu tinggi kekagumannya kepada kedatangan Jepun. Walaupun wacana-wacana tentang pemikiran Zakbar dia sering diadakan, tetapi bila masuk bab pendudukan Jepun itu seolah-olah dihilangkan atau dilenyapkan, bahkan dibungkam ke dalam matra perjalanan sejarah. Jadi ini juga daripada Ma'arif, ini yang saya sebutkan buku, bagaimana berlaku peralihan daripada kekaguman kepada pihak British dan juga kaum di Eropah kepada ketumbukan Jepun itu ditulis oleh Lin Cheng-ju dalam bukunya yang berjudul The War as How Cartoonists See It. Ini juga daripada karya Abdul Arif. Satu karikatur menunjukkan hasil-hasil getah itu
masuk kepada kantung ataupun label rejim-rejim Aksis. Dan satu ilustrasi yang agak menarik perhatian saya ini pada tahun 1943 yang saya deklarasikan sebagai zaman peacetime, sewaktu pendudukan, kerana tentera Jepun sudah melakukan satu establishment, pengukuhan dalam pendudukan yang di tanah Melayu. Walaupun waktu itu sangat singkat, tapi ada fasa-fasanya. Kalau dilihat pada kartun-kartun ataupun ilustrasi atau propaganda visual pada tahun 1942 itu, tahun-tahun pertama pendudukan, itu kita nampak trend ataupun pattern, corak propaganda itu lebih kepada sifat yang tebal, kepada anti barat. Digambarkan begitu kerdil, begitu jahat, begitu dekrepit bangsa-bangsa penjajah dari barat. Dan pada tahun 43 di mana di situ Jepun ada pengukuhan kepada pemerintahan yang kita lihat sedikit harmoni berbanding karya-karya yang sangat radikal pada tahun 1942. Jadi di sini satu ilustrasi yang juga dilukis oleh Abdul Arif yang di video Tenyo Setsu di Shonan, maksudnya perayaan Maharaja Hirohito di Shonan. Shonan itu di Jepun kan, Singapura. Nama Singapura instead of Shonan instead of Singapore ditukar kepada Shonan yang bermaksud cahaya selatan. Jadi kalau dilihat di sini aktiviti-aktiviti kebudayaan berlangsung tanpa sebarang gugatan, tanpa sebarang gangguan, dan itu cuba dimanifestasikan oleh beliau. Kalau dilihat aktiviti kebudayaan, tarian zabit, tarian nyanyian. Cuma yang agak menarik ada kibaran bendera Jepun. Dari sudut semiotikanya, dari sudut kajian tanda dan makna, bendera itu sebagai satu pelambangan kedaulatan, sovereignty, bahkan penerimaan massa, bahkan wilayah kepada keterbukaan ini. Kita lihat sini tarian zapin, kalau difokus, para penari zapin itu sedang mengibarkan bendera Hiromaru, bendera Jepun. Nah, itu sedikit ringkasan kalau saya kata nak bahaskan itu, kita mungkin boleh diperincikan dalam kuliah-kuliah propaganda bersejarah gitu kan. Ini saya buat ikhtisar ataupun saya memberi rumusan sekadar ringkas, kita cuba memahamkan apa inti-inti propaganda yang cuba dinafaskan, cuba dicitrakan secara visual oleh rejim dari Nippon. Dia ada satu unit yang dinamakan unit propaganda, unit Sendenku, mana para propagandis itu dinamakan Sendenkan. Okey. Selain Abdul Arif yang sangat prolifik, yang agak terkenal, agak masyhur, kita ada juga Abu Asy'ari Abu Jamaluddin yang melukis kartun yang bersiar di Akhbar Malaysia. Kita lihat sudah ada anjakan, ada sedikit peralihan daripada image yang cuba memberi kemerosotan atau cuba mocking atau cuba menginjak-injak, menghina barat, tapi pada ilustrasi, pada visual-visual yang bersiaran pada tahun 1943 itu kita nampakkan seolah-olah ada konteks peacetime, kedamaian, seperti mana aktiviti kebudayaan yang dicoretkan oleh Abdul Arif tadi pada perayaan Tenjo Setsu. Dan juga kita lihat ini, if there's a will, there's a way. Satu aktiviti di kota Kuala Lumpur menunjukkan tidak ada kesan atau percikan, bahkan bahana peperangan yang itu cuba digambarkan. Kehidupan masyarakat rakyat sewaktu pendudukan Jepun itu tidaklah sesengsara, tidaklah sederhana seperti mana yang ditulis dalam pelbagai naratif ataupun penulisan persejarahan yang sangat kadang-kadang ada kemiringan, ada bias tertentu. After all itu lumrah lah ya. Itu sudah disebutkan sejarah kadang-kadang ditulis oleh tumbukan ataupun kaum yang menang. Jadi melihat sejarah dalam naratif ataupun neraca yang mereka mahukan saja. Jadi di sini aktiviti keseharian di kota Kuala Lumpur itu seolah ada kedamaiannya, ada ibu satu keluarga dan anak bersiap di kota ini kan. Ada pejabat Malaysia Office. Malaysia itu bermaksud kemajuan Malaya, satu akhbar yang juga menjadi organ propaganda oleh tentera Nippon sewaktu mereka menduduki tanah Melayu. Ini aktiviti yang cuba digambarkan oleh kartun Abu Asy'ari Jamaluddin yang disingkatan sebagai tulis Abu. Ini
ini agak menarik sedikit. Yang diberi nama New Order in East Asia ataupun tertib baru di Asia Timur. Satu keluarga di sebuah rumah, anaknya bernama Ahmad itu sedang mengajarkan orang tuanya bahasa Jepun. Jepun datang untuk di samping membawa nilai Jepun, salah satu nilai yang terutama tentunya melalui peranan ataupun perantara bahasa. Karena bahasa seperti mana kita tahu menjadi sumber kepada ontologi kuasa. Dari bahasa kita dapat memanipulasi, dapat mengakarkan segala macam makna. Jadi di sini satu keadaan, satu sesi si Ahmad, anak kepada keluarga ini sedang mengajar orang tuanya Nippongo ataupun bahasa Jepun untuk disemangati untuk menjadi bahasa zaman, bahasa yang setara ataupun impar dengan bahasa Melayu yang dipertuturkan secara rutin oleh masyarakat di Malaya. Jadi kalau dilihat dalam sketch ini atau sketsa ini, salah satu keluarga yang dikepalai oleh Ahmad sedang mengajar orang tuanya, dan ditulis di situ pada caption dialog itu bahasa Jepun, ya, yang bermaksud tulisan Korewananto Imasuka, yang bermaksud ikut saya ataupun follow saya dengan membaca kata-kata ini. So ayat itu kepentingannya apa yang dia cakap, semuanya itu ada menulisnya. Kalau tidak jelas, tapi saya dah lakukan transliterasi dari bahasa Jepun ke bahasa Melayu. So apa balasan ibunya itu? Si ibunya menjawab, jawab saja, Bapak, lan wakarimason. Maksudnya saya tidak paham. Dan si adik cuma mengangkat tangan. Kalau saya besarkan teks itu, watasui wakarimasu. Jadi boleh ulangi tak semula apa yang diungkapkan. So di situ salah satu tatanan tertib baru itu cuba diserapkan melalui pembelajaran bahasa Jepun, dan itu yang cuba dimanifestasikan atau dijelmakan oleh kartunis atau pelukis Abu. Salah seorang propagandis yang aktif waktu pendudukan. Oke, saya teruskan. Kita lihat daripada seberang, Nasrul Abdul Salam yang ini tersiar pada majalah Semangat Asia, satu ilustrasi yang berjudul Bekerja Sama. Okay. Tentera Jepun di bahagian frontier yang menjadi benteng untuk mencegah kedatangan tentera British bahkan maupun Belanda. Dan di bahagian belakang itu para petani yang mendokong usaha-usaha tertib baru atau tatanan-tatanan baru, orde sosial baru yang dicanang-canangkan oleh rezim dan Ivan. Ini karya yang tersiar di majalah Semangat Asia pada Januari 1943. Ini yang judul Bekerja Sama, dan kita lihat Jepun yang menjadi penting kepada pertahanan di Malaya, bahkan juga di Singapura dan Indonesia. Oke, satu ilustrasi. Ini agak menarik juga, dibantu oleh teks. Alam Minangkabau. Bagaimana di sini kalau saya baca, saya lihat apa teks yang ditulis oleh kartunis atau pelukis Nasrul Abdul Salam ini. Rumah beranjung dan berukir ialah satu kesenian Minangkabau yang telah turun-temurun, tidak hilang walaupun kesenian dan kebudayaan Eropah cuba mendesak alam Minangkabau. Dengan terzahirnya susunan baru yang saya sebutkan sebagai orde baru tadi, Shinjitsu. Jadi kesenian ini akan dapat hidup dengan subur dan tak terganggu. Dia menunjukkan Jepun datang walaupun dengan usaha pembebasan, tetapi cuba mengekalkan kearifan-kearifan, kebudayaan-kebudayaan lokal yang didiami oleh penduduk setempat. So mereka tidak mengganggu alam Minangkabau. Ini dilukis. Walaupun tulisannya agak lama kan, saya dapat pun dia agak rosak sedikit dalam majalah Semangat Asia. Okey, kalau dah diperhatikan dengan lebih terperinci, ada bendera Jepun. Okey, di samping rumah Minangkabau, rumah Gadang ya. Ada bendera Jepun yang diangkat menunjukkan satu pengiktirafan atau keniscayaan, keberharapan, bahkan kebergantungan. Ini secara propaganda. Okay? Saya harap para penonton memahamkan juga. Disebutkan kata propaganda di sini adalah satu usaha, satu ikhtiar untuk memenangi, to win the heart and the mind of the masses. Itu strategi. Maknanya perencanaan itu sudah tersusun, sudah teratur. Cuma di sini saya nak saya nak tarik sedikit perhatian semua. Karena kita sering dimomongkan juga bila disebutkan propaganda, apa yang terbayang di benak, bahkan di kepala, kita sering merujuk kepada hal-hal yang konotasinya datang secara negatif.
Sedangkan propaganda dia ada 3 kategori yang utama. Cuma kita sering dibuat atau dilunakkan. Disebut kata propaganda apa yang selalu tergambar? Brainwash, basuh otak. Tapi propaganda terdiri dari 3 komponen. Ada propaganda yang disebut sebagai propaganda putih, white propaganda. Kemudian propaganda di sisi tengah yang disebut sebagai grey propaganda, propaganda kelabu, dan propaganda kelam disebut black propaganda. Ya. Jadi takrifan propaganda itu definisinya itu lebih beragam, instead of satu makna tunggal. Ini sedikit ulasan saya tak kala berbicara salah seorang propaganda visual daripada Sumatera yang bernama Nasrul Abdul Salam. Okey, so kalau saya buat satu analisis, iaitu jika menjadi diskusi atau perbincangan kepada dapatan saya dalam tesis kedoktoran itu, yang juga saya terjemahkan dalam buku ini. Jadi kalau dapat dilihat di sini, pasal-pasal penggunaan propaganda visual, jenis media dan juga propagandis. Ya saya bahagikan walaupun pendudukan itu tidak lama, 3 tahun 8 bulan, tapi dapat dikategorikan kepada 3 pasal yang sangat integral, yang sangat dominan. Jadi di pasal awal, kalau dilihat jenis propaganda itu sangat propaganda yang anti barat. Saya temukan hampir 22 karya-karya tatanan-tatanan visual yang menyifatkan atau yang merendah-rendahkan, memperlecehkan imperialisme barat, baik itu British, Belanda, bahkan Amerika. Kemudian di fasa pertengahan itu saya ungkapkan takrif ataupun visual propaganda itu pada satu tahap yang sudah mencapai kesempurnaan, mencapai bentuk, bahkan cuba melegitimasi, menstabilkan pemerintahan pada tahun 1943. Disebabkan itu, karya-karya propaganda itu dia sangat lunak, kemesraan yang memberi dukungan kepada setiap orde, setiap doktrin romantik yang Jepun kemukakan, dinafaskan melalui karya-karya bahan-bahan propaganda. So kalau dilihat nama propagandis ada beberapa nama tempatan. Cuma saya dalam wacana ini saya bicarakan kepada propagandis yang berbangsa Melayu. Okey, antara lain kita tengok tadi beberapa contoh daripada Abdul Arif, daripada Abu Asy'ari Jamaluddin, daripada Nasrul Abdul Salam, dan dapat dilihat propaganda yang pro kepada Jepun ada 43 karya berbanding propaganda anti yang sangat merosot. Sehingga sewaktu ia mulai hilang di awal-awal tahun 45, kan Jepun sudah sibuk mempertahankan wilayah-wilayah yang sudah dibebaskan oleh tentera-tentera bersekutu telah proses. So tak banyak aktiviti berpropaganda pada tahun-tahun 1945. Ini saya isytiharkan itu sebagai fasa terakhir, fasa kemerosotan, atau dia cuma hilang, fasa kekalahan. Kan kita tahu dari satu peristiwa besar tanggal 6 dan 8 Ogos 1945, meledaknya 2 bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Nasib baik berlaku penyerahan. Kalau tak, kota Tokyo juga dibom oleh tentera Amerika. Jadi sedikit ikhtisar atau kesimpulannya, mungkin saya boleh mengajak perenungan kita bersama. Persoalan yang menjadi tumpuan, juga saya sering ditanyakan dalam beragam wacana yang saya ungkap dan saya bahaskan soal ini. Adakah para propaganda visual ini benar-benar berkarya itu kerana mereka merasakan inilah pembebas yang sejati, yang ini rezim dan Nippon, atau perasaan takut? Kenapa hukuman Nippon juga keras? Kan salah sikit ada orang main rodeo potong kepala, kan dalam filem Sarjan Hasan begitu keras hukuman itu. Malah itu yang dimemoarkan oleh Saidul Katigasu, kan No Drame of Mercy, bagaimana terseksanya beliau diseksa sebabkan menyokong tentera MPAJ makin merawat para prajurit melawan tentera Jepun. Sehingga beliau diseksa begitu teruk. Pasca kekalahan yang beliau sendiri meninggal dunia, ditulis oleh Saidul Katigasu. Okey, disebabkan perasaan takut kepada rezim autokratik yang begitu kejam, atau juga mungkin sebuah strategi licik yang subliminal, kita tak tahu maksud. Okey, mendukung tapi untuk menghancurkan, seperti mana strategi yang dijalankan oleh Bung Karno di Indonesia. Okey, beliau menjadi anggota GIUGUN, salah satu atau pembela tanah air, tapi dalam masa sama itu salah satu siasat licik Soekarno demi memperoleh kemerdekaan Indonesia. Dan hasilnya seperti mana kita mengetahui, tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia dideklarasikan merdeka. Jadi itu saja kupasan saya untuk wacana
kali ini saya anggapkan sebagai siri ketiga untuk melengkapi daripada beberapa tokoh-tokoh ilmuwan, para cendekiawan, bahkan para ahli agama yang ada sedikit percikan inspirasi ataupun dokongan mereka kepada ketumbuhan dan ilmuwan. Jadi saya kira sekadar itu dulu pementasan saya bagi topik ataupun wacana pada kali ini. Saya serahkan kembali kepada moderator. Saudara. Saya tanya soalan. Baik, no problem. Cik Malewan tanya. Saya masuk Malewan tadi. Jadi soalan pertama yang saya tanyakan, adakah propagandis dia membuat karya-karya mereka itu atas kehendak sendiri ataupun diminta oleh itu? Itu bagus soalan. Sebab saya tanyakan di kesimpulan tadi. Saudara Syukri pun terfikir begini kan, saya dalam beberapa analisis ada saya terbaca, kalau dalam kes Abdul Ma'arif itu kami dirasa frustrasi, kekecewaan. Aku itu mendokong, aku itu begitu mendambai pasukan British itu. Tapi bila dia melihat berbondong-bondong para ekspatriat, para elitis British cuba melarikan diri seolah meninggalkan bangsa itu, dia beralih sokongan. Itu dalam kes Abdul Ma'arif. Okay? Tapi ada setengah-setengah kes juga mereka dilandasi oleh semacam paksaan, tapi saya tak jumpa banyak dalam penelitian saya. Cuma dalam kes Abu Asy'ari Abudin, kerana apa? Ini satu hal juga. I spill ini. Kalau saya dilihat kembali, okey. Gimana kalau anda lihat di banyak Abu Asy'ari Jamaluddin berkarya di Akhbar Malaysia pun. Saya percontohkan dua saja. Yang agak menariknya, New Order Asia dan juga If There's a Will, There's a Way. Kalau para penonton nak ingin mengetahui, termasuk saudara ini, setiap kali karya ini bersiaran di di akhbar, dia pun membayar $15. Bayar $15 pada waktu itu. Bukan setakat cukup untuk segantang beras, macam-macam begitu. Itu mungkin salah satu suntikan juga yang menyebabkan dia. Tapi sama ada dia itu ikhlas ataupun tidak, itu saya pun tidak dapat memberi satu keputusan yang tuntas. Cumanya bila diberi ganjaran yang agak tinggi, so berdoa-doa lah. Di samping Abu Asy'ari ada juga beberapa pelukis, beberapa propagandis yang saya fikir agak kontradiksi juga. Kerana apa? Ada propagandis juga yang menamakan dirinya sebagai Chan dan Leong. Yang itu agak menarik kerana apa? Kita sudah tahu dari sudut persejarahan, Jepun dengan China ni memang anjing dan kucing kan? Kalau boleh lihat di peristiwa Nanjing Massacre, 1930 Sino-Japanese War. Sedangkan kalau di Singapura sendiri peristiwa Suqing, Suqing Massacre, di belakang mati kaum Cina itu tidak kira lelaki, wanita, orang tua, bahkan kanak-kanak itu dibunuh kejam oleh tentera Jepun dengan peristiwa purification, kan peristiwa penyucian. Tetapi ada kartunis yang menggunakan nama Cina. Mungkin salah satu strategi juga. Saya pun tidak dapat memberi kepastian. Cuma yang tersiar dalam surat khabar ini ada bayaran yang agak lukratif, yang agak lumayan, menyebabkan mungkin itu menjadi dorongan untuk mata pencarian. Tapi dari sudut ketakutan atau kegemparan, ugutan itu yang dalam sudut penelitian itu saya tidak jumpa yang begitu, yang terperinci atau yang didokumentasikan. Kata diberi paksaan. Walaupun kenapa unit Sendenbu, pusat dia pejabat yang berpangkalan di Singapura, itu dia memberi komisen. Maksudnya Abdul Arif itu dibayar, dikomisionkan. Jadi sama ada mereka pun bekerja secara ikhlas atau takut kalau tak ikut, itu mungkin juga, ataupun merasakan ini satu strategi juga. Mungkin ada selitan semangat inginkan kemerdekaan yang disuntik melalui visual propaganda. Mungkin juga begitu. Saya adakah artikel-artikel Jepun sama ada idea-idea Jepun tentang penaklukkan Asia ini diterjemah ke dalam bahasa Melayu atau bahasa yang sesuai untuk? Yang sepanjang saya meneliti, kebanyakan itu didatangkan dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Inggeris tak banyak, kerana mereka pun melakukan restriction ketat. Bahkan juga ada badan censorship. Sebab itu kalau dilihat dalam beberapa kajian, karya-karya kesusastraan
karya-karya kreatif berlaku penurunan yang sangat drastik dari segi penerbitan buku-buku sastra, komik-komik, bahkan kerana kawalan yang begitu ketat oleh Jabatan Sains dan Muzik. So mereka menapis yang memberi keberpihakan kepada pihak mereka sahaja. Tapi kebanyakan ditulis dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Jawi yang saya baca dalam saya teliti dalam teks-teks surat khabar, majalah, itu didatangkan dalam bahasa Melayu dan ditulis oleh para penulis, para pujangga, para seniman, para propagandis ataupun intelektual di Malaya, Singapura dan juga di Nusantara. Bukan terjemahan lah, maksudnya Ditulis dalam bahasa Melayu. tulisan yang baru. Tulisan baru, bukan terjemahan. Bahkan ada di sulam ataupun diselang-seli dengan hadis-hadis Nabi. Sebab itu kata sebelum kita menunggu agama dia pun dah buat lama. 43 dah ada. Salah satu contohnya dalam majalah Fajar Asia digambarkan satu masjid muazzin Allahu Akbar, dia pun datang itu untuk membebaskan. Hidup Islam ditulis begitu. Bahkan ada beberapa artikel mungkin bagaimana cara mereka cuba mengambil hati rakyat. Para petinggi-petinggi Jepun, para kolonel-kolonel mereka, komander mereka turun berarak sewaktu hari Maulid Rasul di Johor, bahkan diisytiharkan hari itu cuti. Itu mungkin salah satu tarikan mereka kepada rakyat, utamanya bangsa majoriti Melayu yang beragama Islam, untuk memberi dukungan. Dan itu juga Zakbah ada menulis dalam buku Kisah Peperangan di Tanah Melayu. Jika saya boleh respon pada pertanyaan. Saya disebutkan Zakbah itu kan. Kalau kita tengok dalam perbincangan tentang Zakbah, kebanyakannya mengatakan Zakbah negrofil. Tapi apa sebenarnya yang menyebabkan Zakbah tiba berpihak dengan Jepun? Adakah sebab frustrasi dengan Inggris? Tapi kalau kita tengok lepas pendudukan Jepun, keberpihakan Zakbah kembali kepada British. Jadi kalau saya nak guna bahasa kasarnya, lalang. Atau kalau kita sekarang istilah akademiknya, mungkin dia ada identity crisis. Aku pandangan itu. Kalau saya secara pribadi, saya melihatkan bagaimana Zakbah itu sedikit sebanyak terinspirasi, mungkin lebih lunak ataupun terpengaruh dengan dakwah doktrin romantik yang Jepun bawakan. Mungkin disitulah saya melihatkan menjadi semacam peralihan beliau. Jadi kita tahu Zakbah sangat mengagumi juga pihak awal yang menduduki, tetapi bagaimana berlaku transisi itu sewaktu pendudukannya. Dia menulis dengan begitu prolific, banyak tulisan-tulisan yang tersiar di majalah Semangat Fajar Asia terutama. Bahkan ada satu buku, yaitu kebetulan saya temui di Arkib Negara yang tidak dipublikasi, bahkan tidak diedarkan. Saya keluarkan tulisan-tulisan itu, contoh buku itu di dalam Dewan Sastra tahun lepas saya dikeluarkan teks itu. Mungkin agak kontroversial, tetapi pada saya mungkin bila Jepun datang dengan membawa idealisme ataupun membawa slogan-slogan yang menyebabkan ada kemancuran atau kekuatan bangsa Asia, menyebabkan dia memberi satu dukungan bahkan apresiasi kepada pihak Jepun. Sampai ditulis dalam Kisah Peperangan di Tanah Melayu, ditulis Panglima Jepun itu, siapa namanya itu, Yamashita itu sebagai imam perang. Perkataan imam itu sendiri saya tak tahu. Menarik juga. Mungkin juga kan. Di situ dia cuba sinkretisme cara Zakbah itu. Begitu. Kalau saya kira mungkin pengaruh Jepun bawa itu. Dia menunjukkan biarlah Asia untuk orang Asia. Seperti mana yang Soekarno ungkapkan juga kan. Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Itu yang dikeluarkan, yang menjadi pidato berapi-api ayat Soekarno sewaktu memujuk rakyat Indonesia mendukung Jepun. Atau boleh kita katakan lebih selamat untuk mengatakan Zakbah ni pragmatik. Boleh juga, begitu saya kira. Sebagai apa? Pragmatik. Oh, yang mendukung dia anggapkan itu satu kebenaran itu kan, dia in line dengan bandwagon betul. Mungkin juga kita dia melihatkan. Imam perang tu dalam buku Kisah Peperangan di Tanah Malang. Saya simpan begitu. Ramai minta saya buat copy left, saya tak eksklusif lagi. Saya pegang, tapi saya tak bawa buku itu. Ada lukisan yang sangat menarik dan Zakbah menulis. Sebenarnya itu satu rekod atau satu himpunan tulisan-tulisan dari essay beliau dan juga beberapa wawancara beliau di Tetua Pegana di radio. Dia memberi dokumen dan ditulis
begitu kerdil, begitu kecutnya British ini sewaktu berdepan dengan Jepun. Walaupun tubuh orang Jepun ini tidak sebesar bangsa Eropah seperti mana kita tahu Asia. Saya kira menjadi itu menjadi dorongan. Sebelum ini pernah Dr. Akram berbincang tentang pandangan Sabah tentang. Dah banyak lah, mengenai menata wacana saya bilang. Juga di sini saya bentangkan. Okey, saya nak cakap. Sebab Sabah ni memang tokoh yang saya nak sebenarnya tadi memang terkenal dengan pandangan tu yang kononnya orang perubahan. Malah dia juga masa dulu saya ingat ada orang cuba untuk nak macam menyebut bahawa Zakbar ni adalah penyokong kepada Ahmadiyah. Ya, karya dia. Ya, Karena dia melangkan karya-karya. Tapi saya rasa kita kena lihat dalam perspektif yang lebih luas. Ada ketikanya itu mana ada keperluan ketika Zakbar memuji Khadani itu kerana Khadani ketika itu di antara kita kata macam satu front yang berjaya untuk menjawab British. Ya. Kan? Faham rasionalismenya. Saya ingat dalam konteks itu saya rasa tak adalah banyak sangat damaging yang dibuat oleh dia. Tapi kalau dia ambil saja dia ni pengikut Khadani, saya ingat itu terlalu sangatlah tak adil kepada dia. Kerana kita memberi judgement. Dan orang guna kadang macam itu juga sekarang dalam konteks ni, bila puji Iran sikit ni Syiah. Kan? Jadi orang selalu menghukum dengan satu dua kalimah, satu dua pandangan. Sikit lagi mungkin. Tadi berdasarkan kepada lukisan, saya rasa dalam sastra juga saya ingat pengaruh idea Jepun juga banyak kan dalam karya-karya yang ditulis itu. Saya ingat di antaranya mungkin Pak Samad Ismail sendiri, pasal sayap Pak Sako juga ada. Pak Sako lagi lah, itu satu lagi contoh. Juga sangat banyak adanya. Tapi saya rasa kalau untuk menyatakan mereka sebagai propagandis dalam kata konotasi negatif, propagandis pun saya rasa tak ni. Kerana mungkin kerana kesedaran mereka. Dan mereka ketika Pak Sako sendiri kehilangan banyak benda kerana dia menyuarakan dia tak ada sebarang keuntungan. Dan dia bersuara ketika British kuat, bukan ketika dibuka masa Jepun datang. Jadi mungkin itu satu yang mungkin kita boleh ni explore balik karya-karya sastra sebagai kita kata lanjutan daripada bagaimana karya kreatif menjadi kita kata menjadi pemangkin juga. Kerana itu yang dikumpulkan oleh Renawati. Kan ada satu naskah yang ditulis oleh beliau, dikumpulkan cerpen sewaktu pendudukan Jepun. Sewaktu pendudukan Jepun yang dikumpul oleh Renawati itu. Banyak karya-karya kreatif, novel, cerpen yang semacam lunak, memberi dokongan atau memesrai Jepun. Termasuk penulis-penulis di Indonesia. Ya. Terima kasih atas pandangan tentang hal itu. Saya akan cuba lanjutkan, cuba lakukan collaboration, pengukuhan lagi supaya kita lihat ada penyeimbangan ataupun ada kupasan-kupasan yang tak banyak dimukakan. Atau tentang propaganda visual pun saya kira kalau saya tidak keluarkan ini kita tersimpan tanpa dilakukan penafsiran penelitian di bawah dalam macam-macam sejarah. Sepanjang penelitian sejauh mana visual propaganda ini mempengaruhi orang lain ataupun orang di Malaya sejauh mana? Okey, kebanyakan yang akses dengan yang dapat akses ni kenapa saya lakukan wawancara juga dengan beberapa dulu. Salah seorangnya polis yang bekerja sebagai polis Jepun sendiri. Almarhum dia juga sebagai polis Jepun di dulu. Dia tidak dapat akses, so dia tak tahu keadaan itu berlaku bagaimana. Tapi bagi penduduk kota itu, terutama para yang kita sebutkan sebagai intelektual, para cendekiawan atau orang yang terpelajar, mereka melihat disebabkan faktor penulisan kreatif tadi ataupun upaya-upaya menulis artikel, makalah diperkukuhkan, empowered dengan visual, sedikit sebanyak mereka mendukung itu. Contohnya dari sudut statistik yang dikeluarkan, ramai masyarakat Melayu itu bekerja dengan kerajaan Jepun pada waktu itu yang menjadi apa?
kita kata kejayaan dengan tentera Jepun. Bahkan dalam unit-unit ketenteraan, kalau dilihat Mustafa Hussein ataupun siapa namanya itu pendiri Kesatuan Melayu Muda itu saya terlupa namanya, juga diberi taraf ataupun rank yang tinggi yang mana tidak terjadi dalam unit-unit ketenteraan British. Mereka mendapat sampai ke peringkat major, sampai ke peringkat colonel. Ya, saya terlupa namanya daripada pendiri Kesatuan Melayu Muda. Kalau dalam unit tentera British paling tinggi pada tahap dan saya. Tapi Jepun itu memberi ranking setara dengan bangsanya sendiri. So di situ kalau dilihatkan ada sedikit kesan atau percikan propaganda itu menyebabkan mereka merasakan saya boleh bekerja dengan kerajaan yang ada pada waktu itu. Cuma naratif itu kadang-kadang berlaku pembalikannya. Kalau dalam filem Sarjan Hasan itu buang itu dianggap pengkhianat presiden. Tapi kita lihat sejarah antara dua masalahnya. Yang bagaimana kita memaklumi atau kita memahamkan itu. Seperti mana kita mengangkat Abdul Rahman Lindo untuk janggut, bahkan Mak Kilang sebagai patriot. Tapi di pihak British mereka dianggap petualang. Mereka dianggap yang perlu dihapuskan. Sebagaimana dari sudut dimensi perspektif kita untuk menjelaskan. Dari satu sudut kita mengangkat beliau orang-orang ini sebagai pahlawan, pejuang. Tapi di pihak pemerintah British mengatakan mereka ini peneraka. Saya kira dalam narratif Jepun juga begitu. In fact, kalau yang dihantar ke stesen kereta api mau, orang lain tidak ramai pun. Yang menjadi mangsa tawanan perang Australia, British, China dan India dihantar ke sana. Walaupun bukan kata tak semua Melayu tapi ada. Mereka banyak mengisi jabatan-jabatan dalam pemerintahan Jepun. Maknanya dia kampungan itu. Baik, sampai di sini. Terima kasih. Tak apa, boleh dapat buku ni detail saya cerita. Ada lots of Tak bawa sekali kan? Tak bawa sekali boleh beli. Ada satu yang saya bawa ni, dia boleh hantar saya tengok. Boleh dapat signature sekali. Ya, saya ada satu naskah, boleh lah. Okay. Kita ada kat sini je. Kita ada dekat jalan tu. Okey. Terima kasih semua. Kalau mungkin